Kata ulama dalam buka dalam Jawahirul Ma'ani, buka dalam kitab-kitab ni lah, tasawuf disebut hati yang Allah Ta'ala didik, hati yang untuk Allah ni dipanggil luput. Hati kecil lah. Hati kecil tu dia nama Al-Quran tu. Hati kecil, dia kata panggil hati kecil. Kadang-kadang terasa kan? Kita terasa, orang kata sikit terasa. Itu hati kecil lah. Kita aku panggil nama hati kecil, nama dia Al-Quran tu. Tapi yang betul-betul Allah Ta'ala nak pandang hati tu, nama dia luput. Itulah hati yang Allah Ta'ala pandang, kata para ulama. Tuan-tuan boleh tengok dalam Tajul Urus, ada sebut sudah macam ni tentang yang dikatakan hati. Kita bagi kepada apa? Saudara, walaupun semua nama hati, tapi hati yang Allah Ta'ala pandang adalah itulah untuk Allah. Kita tengok apa kata imam-imam, ulama-ulama terdahulu tentang al-tasawuf. Kita tengok apa kata para ulama tentang al-tasawuf ni, satu ilmu yang patut, yang wajib kita baca. Kata Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, Syarhul Muhadzab satu kitab besar lah. Kata dia apa? Imam Nawawi kata apa? Adapun ilmu hati itu, iaitu mengetahui penyakit-penyakit hati seperti hasad, kucuk, dengki, macam-macam. Yang penyakit hati ni, kalau kita bahagi, dia ulama bahagi penyakit hati itu adalah 10 penyakit hati ni. Imam Nawawi sebut di sini tak banyak, tapi ulama lain sebut di sini yang kata penyakit hati ni. Sebab Imam Nawawi menyebut di samping hasad, kucuk dan lain. Maksud yang lain-lain ni, yang pertama kata ulama lain, terlampau banyak makan. Satu, sifat terselam, sifat kecelaan. Kita tak baca kitab lagi pun nak cerita pasal tasawuf. Pertama, sifat terlampau banyak makan. Yang keduanya sifat marah. Yang ketiganya dengki, itu hasad, ini sifat kecelaan. Yang keempatnya bakhil, bukhul. Yang kelimanya terlampau banyak cakap, syarahul kalam bagi. Yang keenamnya kasihkan kemegahan, hujjah bagi. Yang ketujuhnya kasihkan dunia, hubbud dunia. Semua di sana syarah dia. Satu insya-Allah insya-Allah. Yang ke-8nya membesarkan diri, takabur. Sebab tu iblis bila anak salah tu aba wastakbara wa kana minal kafirin, dari dia enggan dan takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin, itu sebenarnya telah ada dia kepada orang-orang kafir. Maka kenapa takabur? Tidak tercakap kita. Tapi macam mana kita kata takabur? Insya-Allah ke depan kita bincang. Kita kata membesarkan diri. Nombor 8. Yang ke-9, merasa diri lebih sempurna. Al-'ujub, puasa diri ini. Orang ni semua tak hati kita yang benar. Masalah. Mungkin tak boleh pegang segi agama, tapi dalam tentang dunia. Yang ke-10nya menunjuk-nunjuk amalan. Yang riak. Itulah 10 sifat kecelaan yang insya-Allah lebang sikit. Kata para ulama tasawuf, mungkin kita menjadi kita boleh habis, kita menjadi fiqh kita boleh habis kerana sempadannya. Tetapi menjadi tasawuf selagi mana tidak boleh buang sempat masuk rumah muda, maka saya itu kita boleh habis. Tak ada kata istilah. Dan kita tengoklah apa kata Imam Ghazali tentang tasawuf. Imam Ghazali kata mengetahui arti penyakit itu dan mengetahui sebab-sebab datang penyakit itu, dan mengetahui pula cara-cara nak mengawal penyakit itu. Jadi bukan setakat tahu penyakit, dia kena fikir macam mana nak kena mengaji pula macam mana nak kawal penyakit itu, nak kena jaga dia. Ibarat kita macam kita luka kan, kita nak sembuh, cari ubat ni pun tak nak sembuh, cari ubat tu, maka kita usaha untuk cari ubat untuk nak sembuhkan penyakit. Usaha ikhtiar di atas kita lah. Sebenarnya yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah. Usaha ikhtiar di atas kita. Takut jadi pahaman dia pula. Jadi Mu'tazilah pada yang jaga dia pula. Sebab kita ada sunnah wal jamaah, usaha dan ikhtiar, itulah pegangan kita. Imam Ghazali kata mengetahui arti penyakit itu dan mengetahui sebab-sebab datang penyakit itu. Kena tahu tak datang penyakit itu, sebab apa datang penyakit itu.
Dipanggil banyak cakap. Syarul kalam. Banyak cakap. Bila banyak cakap, ada saja orang guna yang silap. Kadang-kadang yang tak ada, kita ada kan. Jadi dengan memuatkan cakap, itu Imam Ghazali kata, dengan memuatkan cakap, kita kenal penyakit itu. Bila kita kenal dia itu, mudah untuk kita nak kawal. Jadi dengan memuatkan cakap, kita terlepas daripada buat silap. Itu punca. Dia kata Imam Ghazali mengetahui arti penyakit itu dan mengetahui sebab-sebab datang penyakit itu dan mengetahui cara mengawal penyakit hati itu dengan mengetahui cara mengubat penyakit hati itu ialah fardu ain bagi tiap-tiap mukallaf. Kerana tak nak rawat penyakit hati itu, benda menjadi fardu ain, benda menjadi wajib atas kita. Kalau setakat kita mengaji tahfiz saja, kita mengaji bekar saja, tapi kita tak mengaji tasawuf, amalan kita tak benar, tak sampai. Kalau apa, kita buat amalan tu kalau nak dulu orang. Tapi macam mana kita nak tahu kita buat amalan tu lillahi ta'ala, semata-mata kepada Allah, bukan kerana sebab-sebab. Yang kata lam lillahi ta'ala tu kerana Allah, semata-mata bukan kerana lain. Tak dapat kerana Allah tu lah kita kena usaha. Tak dapat kita kena usaha, cari jalan sebab timbul yang uzlah dan sebagainya. Puja ada rezeki. Imam Ghazali kata uzlah ada dua. Satu uzlah kita lari duduk di pergunungan ataupun bukit-bukit, uzlah berasingan kita daripada masyarakat. Dan uzlah juga yang nombor dua, dikatakan uzlah juga mengikut pandangan Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Dia mengatakan uzlah juga kita duduk dalam masyarakat, tapi kita dikatakan uzlah juga, tapi kita dapat tiga benda. Yang pertamanya berjamaah, yang keduanya sembahyang Jumaat, yang ketiganya berada di perhimpunan jamaah Islam selagi mana itu dikatakan jemaah Islam. Ataupun lebih tepat kalau kita nak kata berada di perhimpunan orang Islam selagi mana perhimpunan itu dikatakan perhimpunan orang Islam. Contohlah kita kata kita duduk dalam masyarakat. Duduk dalam masyarakat, duduk di kendaraan ni tak dapat tidak lah, tak terlepas lah. Mungkin ada kawan panggil, mungkin ada saudara kita panggil, mungkin ada pendalang kita panggil dan sebagainya. Jadi bila kita nak pergi rumah kedua yang kita dijemput tu, kita nak pastikan tidak ada unsur-unsur maksiat. Sebab perkahwinan dituntut dalam Islam, sunat buat kedua dalam Islam, kerana nak istihad bahawa dia dah kahwin. Tapi nak pergi ke kedua itu, kita tengok adakah dia itu bertepatan dengan perhimpunan Islam. Kalau pergi dengan duk pasang musik, pergi dengan ada persandingan, tak tengok orang boleh pergi tak boleh pergi, insyaAllah lagi pergi. Kita jadi wajib, walau asal dia wajib, kewajipan nanti orang Islam terhadap orang Islam ada 6 perkara. Salah satunya apabila kamu diundang, jangan tunaikan undangan dia. Setengah kata ulama kata setakat kahwin saja adik boleh tolak lagi, harus saja tak tolak tu kan. Tapi persoalan dia, kalau dia buat itu dengan ada persandingan dan sebagainya, ada unsur campur-campur dan sebagainya, yang perhimpunan itu tak dinamakan perhimpunan Islam. Mau saya kata tiga. Pertamanya sembahyang Jumaat, yang keduanya sembahyang Jumaat, yang ketiganya berada di perhimpunan orang Islam selagi mana perhimpunan itu dikatakan perhimpunan orang Islam yang tidak menjadi syarat. Tiga itu nama uzlah, wujud dalam Minhajul Abidin. Mau saya disebut dalam itu. Jadi Imam Ghazali sebut dalam kitab apa? Kitabul Wasit. Imam Ghazali kata ini dalam Kitabul Wasit, kitab yang besar. Imam Ghazali sekarang lebih kurang dekat hampir 48 buah kitab lebih, kitab yang besar. Masih lagi berpegang pada mazhab Al-Imam Syafi'i. Boleh dah buat tapi tak buat, dia masih berpegang lagi pada Imam Syafi'i. Kalau dalam kitab-kitab mengenal mengguru kita Al-Imam Syafi'i, ulama-ulama